Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk kita sama-sama berada di dalam rumah Allah dan dapat pula kita mengerjakan tuntutan yang diperintahkan Allah, yakni solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan seterusnya dapat pula kita duduk di dalam majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi SAW dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Maka yang kita harapkan di dunia, Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga Allah. Maka harap-harapnya nanti di hari akhirat kelak Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar, yang hakiki dan abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, malam ni kita tangguh pengajian kitab kita, iaitu kitab Usul Tauhid, dan kita mengisikannya dengan program yakni berkenaan dengan ceramah Maulidur Rasul. Baik, kadang-kadang kita dengar orang duk sebut maulid, kadang-kadang kita dengar orang duk sebut maulud. Jadi sama ke ada beza? Pastilah ada beza, sebab barisnya berbeza. Quran ni lari kita lain, baca baris lain makna. Panjang pendek pun begitu. Panjang boleh jadi makna lain, pendek boleh jadi makna lain. Sebab tu Quran wajib dibaca dengan tartil, yakni dibaca dengan bertajwid. Mesti hukumnya kena betul. Sebab dia boleh merosakkan makna, boleh melarikan makna asal. Jadi begitu juga perkataan maulid dengan maulud.
dua makna yang berbeza. Satu dengan maulid, yakni dengan baris kasrah, baris bawah. Satu lagi dengan maulud, dengan baris dhammah, yakni baris hadapan. Baik, kita pergi maulud dulu. Orang disebut maulud Nabi. Maulud tu artinya baby, bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir berada dalam keadaan fitrah. Jadi maulud itu artinya baby ataupun budak lah, bayi yang lahir. Bila sebut maulud Nabi, artinya baby itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bayi itu. Adapun maulid dengan baris kasrah, baris bawah, itu isim zaraf. Kalau kita mengaji ilmu alat, itu dengan zaraf zaman, yakni dengan makna waktu ataupun masa dia. Yakni maulid artinya tarikh kelahiran, waktu kelahiran. Jadi maulid ni lah. Jadi kalau orang tanya mana yang lebih tepat, kedua-duanya betul, tetapi yang lebih menepati maulid. Sebab tu orang sebut Maulidur Rasul. Yang ni yang kita nak sambutnya bukan baby, kan? Bukan baby Nabi, sebab Nabi pun tak ada dah, Nabi wafat dah. Yang kita nak sambut ni ulang tahun, yakni tarikh kelahiran baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang kata bid'ah sambut maulid. Kita pelik tak? Dia kata bid'ah sambut maulid, tapi bila orang panggil dia ceramah maulid, dia pergi. Orang jemput dia ceramah maulid, dia pergi ceramah. Tapi bila orang sambut maulid, dia kata bid'ah. Ni pelik manusia gini. Jadi bid'ah ke tak bid'ah? Tak bid'ah. Dia kata makna bid'ah Nabi tak buat. Nabi buat. Maulid ni Nabi buat. Cuma mungkinlah keadaan tu tak sama macam kita hari ni. Nabi sambut hari kelahiran Nabi. Dalilnya, bila sahabat-sahabat Nabi tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau suka berpuasa pada hari Isnin?" Maka jawab baginda Nabi SAW, "Kerana hari Isnin adalah hari kelahiranku. Jadi sebab itulah gembiranya aku mengenangkan hari aku dilahirkan, maka aku berpuasa pada hari Isnin." Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi menyambut hari kelahirannya. Malah sambutnya Nabi hari kelahiran Nabi tu bukan setahun sekali macam kita duk buat ni. Setahun sekali baru nak sambut maulid Nabi, barulah nak sayang ke Nabi, ingat ke Nabi. Buat spanduk berarak sampai nak terkeluar, nak tekak selawat, bagus dah. Tapi sekali tu je. Lepas tu lawan hukum Nabi, lawan perintah Nabi. Tu tak mau. Nabi sambut hari kelahiran Nabi tiap-tiap minggu. Mana tiap-tiap minggu? Setiap kali hari Isnin Nabi sambut. Dan cara Nabi sambut dengan berpuasa. Cara Nabi bergembira ialah dengan taat dan tunduk kepada Allah, yakni dengan berpuasa. Beza dengan kita lah. Kita sambut hari lahir kita tak puasa, makan lagi banyak makan. Siap dengan kek. Kek tu tak apa lagi, sebab kek tu makanan. Kalau beli bahan-bahan dia halal, halal lah, tak ada masalah. Boleh makan, Islam tak larang. Yang pelik tu lilin. Apa jadah buh lilin? Bila saya tanya, dia kata lilin ni ustaz ikut umur, dia kata. Jadi kalau budak umur 3 tahun, 3 batang lilin. Dan kalau budak umur 10 tahun, 10 batang lilin. Dan kalau bapak dia umur 90 tahun, jenuh lilin atas kek. Nak makan kek, makan lilin. Ni merapu, merepek belaka. Tak ada faedah. Kalau kata alasan nak cahaya, lampu penuh dah dalam rumah, nak cahaya ukut mana pakai lilin ni? Kan zaman dulu. Jadi tak payah, tak ada.
Tak payah ikut kafir. Jangan apa saja kafir buat kita ikut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia datang daripada kaum tersebut. Nabi tak suka. Kita ni ada sama dengan orang kafir. Jangan nampak sama. Dalam hadis yang lain, Nabi larang. Larangan ni bukan larangan haram, tapi larangan makruh. Yakni menyimpan misai sahaja. Simpan misai saja, janggut tak simpan. Kerana Nabi kata dikhawatiri menyerupai Yahudi. Saya sebut benda ni kat satu masjid. Kebetulan memang ada seorang tu dia misai saja. Tebal pula tu misai dia. Jenis kalau minum teh tarik tu lekat habis tu. Misai-misai tenggelam. Jadi dia marah saya. Dia hantar surat ke SU masjid, suruh berhentikan saya mengajar. Sebab saya bulanan situ. Kan? SU pun serba Akhirnya panggillah kedua-duanya, saya dengan dia. Saya jawab kat dia, saya bukan kata siapa-siapa. Dan saya tak tahu pun siapa ada misai ke tak ada misai ke. Pakai emas mana kita nak tahu. Bukan saya nampak. Bukan saya saja nak tuju ke dia. Tak. Saya baca hadis. Hadis Nabi sebut begitu, kita sebutlah. Bukanlah maksudnya bila misai saja dia jadi Yahudi. Tak. Tapi Nabi nak ajar kita jangan nampak sama macam kafir. Hatta sampai tahap misai janggut pun Nabi suruh nampak beza. Supaya Islam biar ada beza dengan yang bukan Islam. Ni sama je. Orang kafir seluar pendek, orang Islam pun seluar pendek. Kenapa jadahnya gitu? Biarlah nampak beza. Sahabat-sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, ada di antara orang kafir ni sembah matahari. Nabi kata kita semayang subuh sebelum matahari naik. Supaya kita tak sama dengan mereka dan kita jadi lebih dahulu daripada mereka. Betul ada larangan semayang bila matahari naik. Kan? Sebab tak nak khawatir takut nampak sama macam orang bukan Islam, orang kafir. Jadi biar kita ada beza. Sebab tu dulu di sebuah tempat dulu, zaman dululah, pernah dikeluarkan satu fatwa yang keras. Waktu tu mungkin ada masalah sedikit agaknya. Jadi ada pandangan ulama yang mengeluarkan hukum bahawa munafik siapa yang tidak pakai kopiah. Satu tiga dulu, bukan di sini, di tanah Arab mana saya tak ingat. Tapi pernah dikeluarkan hukum begitu berat. Kerana apa? Kerana mungkin nampak sangat sama dengan yang bukan Islam. Dan waktu tu mungkin ketara ke soal akidah dan sebagainya. Kan? Jadi ada ketikalah dulu, makna nak ceritanya bukanlah bila kita takkan kopiah jadi munafik, tak. Kan? Tapi nak ceritanya biarlah kita ni ada beza dengan yang bukan Islam. Baik. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang lain sebelum Nabi yang bernama Muhammad. Sebelum Nabi lahir. Ada orang-orang ahli kitab, dia baca kitab-kitab lama, kitab Taurat, kitab Injil. Dalam kitab Taurat Injil tu dah sebut dah nama Nabi. Jadi ada di antara mereka mengharapkan anak yang mereka lahirkan ini ialah Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Maka diletakkanlah nama Muhammad, ataupun ada yang letak nama Ahmad. Sebab ada riwayat kata dalam kitab Taurat disebut namanya Ahmad. Tapi semua yang diletakkan nama Muhammad atau Ahmad mati. Mati kecil, tak ada yang kekal hidup. Sehinggalah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diberi dengan nama Muhammad. Perintah daripada malaikat Jibril alaihissalam yang hadir di dalam mimpinya Siti Aminah, iaitu ibunda baginda Nabi SAW. Malaikat bagi tahu, wahai Aminah, kamu melahirkan seorang Nabi, pemimpin umat. Namakan dia dengan nama Muhammad. Sebab tu ada ulama menyebut nama Muhammad nama yang masyhur di bumi, ada pun nama Ahmad yang masyhur di langit. Ahmad pun nama Nabi. Nama Nabi ni banyak. Bukan Muhammad saja, nama Nabi banyak. Antaranya disebut dalam kitab-kitab tafsir Quran, antaranya namanya Yasin. Tu kita baca surah Yasin, tu Yasin tu nama Nabi. Toha nama Nabi. Banyak lagi lah.
Nama-nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ni dah boleh rentas negeri kan. Kalau rajin lah pergi ke Pulau Pangkor, tempat kami tu di Perak tu. Pergi Pulau Pangkor cari sebuah masjid namanya Masjid 1000 Selawat. Nama masjid tu Masjid Al-Badar 1000 Selawat nama dia. Kenapa 1000 selawat? Kerana di dinding-dinding masjid tu ada 1000 selawat ke atas Nabi. Kalau kita tengok dia punya ukiran-ukiran tu memang cantik lah. Ada 1000 selawat. Ada nama-nama Nabi. Tertulis nama Nabi. Sampai daripada dinding sampai ke bumbung. Semua ada tulis. Saya tak pernah kira lah. Tak dah nak kira. Pening sekat 1000. Tapi orang kata ada 1000. Tak cukup, tak tahulah. Tapi dia kata 1000 selawat. Tu hebat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi kita ni dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah dah pilih siap ini akan menjadi nabi. Walaupun masa Nabi lahir belum dilantik jadi nabi. Tapi dah ditetapkan inilah nabi. Jangan pula kita faham asalnya Muhammad ni orang biasa je. Umur 40 baru dia terpilih jadi nabi. Tak, awal masa bayinya lagi. Dalilnya kerana berlaku beberapa perkara-perkara yang mencari adat kepada baginda Nabi. Antaranya disebut di dalam kitab Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Daud Al-Fatani. Ada disenaraikan 10 orang baby yang boleh berkata-kata semasa kecil, semasa bayi lagi. Yang logik akalnya, budak baby tak boleh cakap lagi, tapi 10 orang ni boleh cakap. Saya tak nak hurailah 10 tu, tapi salah seorang daripada 10 tu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi keluar daripada perut maknya, ada riwayat kata Nabi dalam keadaan bersujud. Dalam keadaan sujud, dan Nabi menyebut Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Betul yang kita amalkan bacaan tu, kita baca di dalam doa iftitah kita. Sebenarnya Allahu akbaru kabira tu belum lagi doa iftitah. Doa iftitah bermula wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Itu sebenarnya doa iftitah, tapi ditambah zikir Allahu akbaru kabira walhamdulillah katsira. Antara hikmahnya kerana mengambil daripada permulaan perkataan yang diucap oleh baginda Nabi SAW semasa keluar daripada perut mak baginda. Hebat. Nabi dalam kitab juga ada sebut, Nabi dilahirkan keluar bukan daripada faraj, bukan daripada alat kemaluan perempuan tersebut. Kerana di situ tempatnya keluar najis. Nabi ni mulia, suci, manakan layak keluar di situ. Maka ulama menjawab Nabi keluar kok perut. Macam zaman kita hari ni kita panggil dia Caesar. Orang panggil keluar kok tingkap. Tapi zaman tu kan Caesar lah, bukan ada pakar bedah ke bedak. Ni Allah buat sendiri. Perut ibu Nabi terbelah dan Nabi keluar kok situ. Tanpa ada pendarahan yang keluar, tak ada. Macam biasa keluar kok perut. Kemudian bila Nabi dah keluar, tercantum balik kulit tu tanpa meninggalkan kesan. Yang ni yang disebut oleh ulama-ulama kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana kemuliaannya baginda Nabi SAW. Malah ada yang menyebut bukan setakat Nabi Muhammad seorang, semuanya Nabi-Nabi Allah. Kerana semua Nabi-Nabi Allah itu adalah mulia di sisi Allah. Ada. Itu hebat. Dan lagi Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi ni bila? Sewaktu agama ni dalam keadaan huru-hara. Dipanggil zaman tu zaman fatrah. Panggil zaman tu zaman fatrah, zaman fitrah. Zaman yang kekosongan wahyu. Tak ada wahyu, tak ada Nabi. Sebab Nabi akhir sekali sebelum tu Nabi Isa AS. Diangkat Allah pula ke langit. Jadi kosong. Lama. Entah berapa tahun, wallahu alam. Khilaf di kalangan ulama'. Ada ulama' kata lama ni. Jadi khilaf. Dan keadaan semakin lama semakin teruk masyarakat umat manusia. Semakin kuat syiriknya kepada Allah. Maka saat teruk itulah
Allah datangkan, Allah lahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang akan berlaku nanti kepada kita di akhir zaman ni. Bila akan datangnya Imam Mahdi? Bila akan turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk betulkan apa yang tak betul di atas muka bumi? Saat mana? Saat waktu di bumi ni dalam keadaan teruk, teramat teruk. Tak ada penolong, tak ada siapa nak tolong. Sama juga waktu tu tak ada siapa nak bantu. Tak ada siapa nak betulkan. Disebut di dalam setengah kitab bahawa di Mekah waktu tu, sebelum Nabi lahir, jahil tak jahilnya penduduk waktu tu, disebut Arab Jahiliyah, hampir lebih kurang 300 lebih berhala keliling Kaabah. Dalam Kaabah ada berhala, keliling Kaabah ada berhala. Banyak, bersusun-susun. Kan? Bersusun-susun, patung sini, patung sana, patung sini. Dan ada juga yang menyebut mereka ada yang tawaf dalam keadaan mabuk minum arak, ada yang tawaf dalam keadaan berbogel, separuh bogel. Macam-macam maksiat keliling. Berbeza dengan Masjid Al-Aqsa. Kenapa disebut sebagai Masjid Al-Aqsa? Al-Aqsa artinya jauh. Kan? Dan juga disebut Baitul Maqdis. Kenapa disebut Maqdis? Maqdis ambil daripada perkataan Kudus, yakni makna suci. Baitul Maqdis artinya rumah yang amat suci, yang suci. Kenapa suci? Kerana di Baitul Maqdis tak pernah ada berhala. Daripada dulu sampailah tak pernah ada berhala. Berbeza dengan Mekah pada ketika itu penuh dengan berhala. Dan Allah lahirkan Nabi ni dalam kalangan keadaan waktu tu manusia dalam keadaan terumbang-ambing. Sebab tu Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah kata laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya. Allah turunkan kasih sayang 'alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Dan ketika itu masih lagi ada beberapa orang, tak ramai, ada beberapa orang yang tak menyembah berhala. Antaranya Saidina Ali. Sebab tu Saidina Ali disebut karamallahu wajhah. Apa maksud karamallahu wajhah? Dimuliakan Allah akan wajahnya. Kerana sejak dia lahir sampailah dia wafat, Saidina Ali tak pernah menghadapkan wajahnya pada berhala. Tak pernah. Tengok pandang muka ni, pandang berhala pun tak pernah. Asal ada berhala dia paling kelain. Kan? Antaranya lagi ni Saidina Abu Bakar, antara sahabat Nabi yang walaupun belum datang Islam, dia adalah orang yang baik. Tak ada buat maksiat, tak ada minum arak, begitu. Jadi Allah kata laqad mannallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman, yang tetap yakin kepada Tuhan. Walaupun saat tu, saat keadaan zaman manusia banyak yang syirik. Begitu juga kita di zaman akhir zaman ni, di saat orang lain semua sibuk mengejar dunia, syirik pada Allah, tak kira lah sama ada syirik jali atau syirik khafi, tapi ada taifah, satu kumpulan yang kecil tetap istiqamah duduk di dalam jalan Allah, tetap bersama-sama dengan perjuangan Islam, walaupun menempuhi segala mehnah dan ujian, tribulasi, kesusahan, kepayahan, ugutan dan macam-macam. Kita nanti ni, bumi ni bulat. Antara hikmahnya Allah nak cerita, nak maksudkan pada kita ni, dari mana kita datang, di situlah kita akan kembali. Islam akan kembali macam mana Islam bermula. Islam bermula dengan bersusah payah, maka akhir Islam pun akan berhadapan dengan bersusah payah. Kita sekarang sedang mengarah ke arah situ. Nak pegang Islam betul-betul ni bukan senang. Lagi-lagi ni di zaman kita ni. Tak payah jauh lah.
kita nak anak kita hafal Quran. Supaya biarlah ayat Quran ada dalam diri dia. Hantar sekolah tahfiz. Orang kata apa? Bukan orang lain. Kadang adik-beradik kita sendiri. Kak long kita. Hang hantar anak hang ngaji tahfiz. Anak-anak hang jadi apa esok? Nak makan apa? Nak kerja apa? Betul tak? Kita nak ikut Islam. Tak. Akhirnya banyak di antara kita pun terpengaruh. Sebab tu saya nak betulkan mentaliti masyarakat. Ramai orang duk kata, orang duk faham, masuk pondok ke atau masuk tahfiz ni sebab dia nak anak dia jadi ustaz. Tak betul. Jadi ustaz tak jadi ustaz ni bonus. Kebetulan kalau Allah nak bagi, kan? Kalau Allah yang pilih, tak apalah, tak ada masalah. Tapi tujuan sebenar kita hantar anak kita mengaji sekolah agama, ngaji pondok ke, ngaji tahfiz ke atau mana-mana institusi agama, tujuan dia supaya anak tu nanti bila besar jadi orang yang faham agama. Bila faham agama, ikut agama. Anak, tak kisahlah mu nak jadi saintis ke, nak jadi doktor ke, nak jadi peguam ke, jadilah apa nak jadi. Tapi jadi kamu tu dengan membawa agamamu. Bawa Islam. Tapi apa yang jadi hari ni? Apa jadi hari ni? Belajar ilmu sains. Mana ada bahagian agama? Saya cakap saya tahu sebab saya pun masuk juga dulu. Saya belajar engineering 6 tahun. 3 tahun diploma, 3 tahun degree. Tak ada subjek agama langsung. Tak ada. Yang ada satu, Titas nama dia. Titas tu benda, Tamadun Islam. Belajar bab sejarah. Bukan belajar bab fardu ain. Bukan belajar bab sifat 20, akidah. Tak. Bukan belajar bab fiqah. Bab semayang, bab taharah. Bukan. Bukan belajar bab tasawuf, mencuci hati. Tak ada. Fokus bahagian sains, bahagian engineering, bahagian matematik. Matematik saja 3 kali. Matematik 1, matematik 2, matematik 3. Agama 1 pun tak ada. Paling last belajar agama secara formal di sekolah, sekolah menengah. Lepas tu ada satu macam, bukan TV lah, tapi di YouTube ni. Geng-geng ni lah, media ni. Dia wawancara, rasanya di Kuala Lumpur sebab tengok background bangunan tu macam di Kuala Lumpur. Dia pergi kat Kuala Lumpur tu, dia wawancara orang secara rawak, secara random. Jumpa orang, dia tanya. Ni sempena Maulidur Rasul ni lah. Dia cari orang kita lah, orang Islam. Assalamualaikum cik, Waalaikumsalam. Nak tanya sikit lah berkenaan dengan Nabi kita. Boleh, dia kata. Nak tanya cik, ayah Nabi nama apa? Antara soalan, ni saya tak bohong. Dia tanya, antara soalan yang ditanya, dia tanya orang tu, ayah Nabi nama apa? Rata-rata yang ditanya ni, terkelip-kelip kelopak mata. Terkebir-kebir. Tak boleh nak jawab. Mana? Walaupun ada yang boleh jawab, tapi lambat. Patutnya benda ni tak lambat. Ni kan kekasih kita, Nabi kita, Nabi Muhammad. Nama ayah Nabi pun tak tahu. Dah tak cuba tanya nama artis. Boleh jawab? Boleh. Nama pemain bola. Boleh jawab. Dan nama Nabi sendiri tak boleh jawab. Nah. Ni 2021. Bukan masalah COVID paling ketara. Masalah akidah paling ketara. COVID tak ada masalah. Penyakit datang dan pergi. Kalau kita tak mati kerana COVID, kita mati bab lain. Sakit jantung, kencing manis, banyak lagi penyakit. Duk ngelak sangat COVID, kena penyakit lain pula. Penyakit ni hitam dan putih kehidupan. Yang jadi masalah akidah ni anak cucu kita. Masalah agama dalam keluarga kita. Sampaikan nabinya sendiri pun dia tak kenal. Ayah Nabi, bukan panjang nama ayah Nabi. Bukan suruh baca nasab Nabi sampai Adnan, sampai Nabi Adam. Oh jantung Nuh, kita pun tak berapa nak ingat. Dah ayah Nabi naik satu nama, Muhammad bin apa? Kan tak boleh. Tak boleh. Ada. Lepas tu dia tanya pula, soalan kedua dia tanya, siapa dia Siti Aminah? Tak boleh jawab. Ada yang boleh jawab, dia jawab sini. Dia kata isteri Nabi kan? Dia kata isteri Nabi. Nak kata macam mana? Kalau kata bodoh marah. Bila pula itu kan mak Nabi. Sampai tak tahu ni keluarga Nabi. Belum tanya isteri Nabi ada berapa ramai. Belum suruh sebut nama anak Nabi seorang-seorang. Ni kita ni. Ada. Di saat
Ini yang Nabi sebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci akan mati. Makna mati di sini ialah akhirat. Kerana ada hadis yang lain Nabi sebut al-mautu jisrun habib ilal habib. Mati itu jambatan kekasih bertemu kekasih. Siapa kasih kita? Allah dan Rasul. Nak bertemu Allah, nak bertemu Rasulullah, titik pertemuan itu ialah kematian. Menghadapi mati, baru kita masuk alam sana. Alam yang disebut sebagai alam ghaib. Barulah kita dapat bertemu kekasih kita, Nabi kita. Dapat bertemu Allah. Ada? Ada? Tapi kalau dunia ni tak, akhirnya terlampau cinta dunia ni sampai takut pada mati, artinya benci kepada nak balik bertemu Allah. Sibuk dengan dunia. Tak cukup kerja siang, tambah kerja malam, overtime. Minta maaf lah kalau terkena. Nah, tak betul. Nah, kuliah terlajak sikit, buat syarat lah. Dah Ustaz, dah. Kerja boleh sampai lajak. Kenapa tak cakap dengan bos? Dah ada bos. Nah, dunia sikit dah. Nah, dunia lebih tak apa. Akhirat tak boleh lebih. Tu bahagian diri kita lah. Kalau macam tu lah tuan-tuan. Nah, kita tanya balik diri kita. Agak-agak pintu syurga nak buka tak untuk kita? Tuan-tuan, syurga bukan barang senang. Bukan barang mudah. Sahabat Nabi, 10 orang sahabat dijanjikan syurga. Yang cakap tu Nabi. Bukan orang lain. Nabi cakap 10 orang sahabat ni anak kunci syurga dalam genggaman dah. Nah, tapi adakah sahabat relax-relax dengan agama ni? Tak, lagi bersungguh-sungguh. Lagi angkat pedang, berjuang, berjihad, sanggup mati untuk agama. Ada. Nak ceritanya bukan satu benda yang bermudah-mudah. Kemudian Allah kata iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Yakni aku berikan rahmat dengan aku mengutuskan ke dalam kalangan kalian seorang rasul yang bernama Muhammad. Allah utus seorang rasul dalam kalangan mereka sendiri. Kan? Kalaulah Nabi dilahirkan dalam golongan perkampungan ataupun kawasan masyarakat yang memang masyarakatnya hidup baik-baik, nescaya orang akan kata akhlak Nabi baik disebabkan orang taman dia, orang kampung dia semua baik-baik. Tak. Nabi Allah buat lahir dalam kalangan mereka, Allah sebut kalangan kamu, maksudnya waktu tu yang dikelilingnya itu kafir jahiliah. Yang tadi saya sebut berhala penuh, buat maksiat, di tengah-tengah tu Nabi lahir. Tapi Nabi langsung tak terikut perangai mereka. Bayangkan kalau kita lahir di zaman macam tu, lahir di tengah-tengah zaman penuh maksiat, agak-agak kita boleh bertahan. Tu Allah buat. Nabi lahir waktu tu. Nah, Nabi tak terpengaruh. Malah Nabi mulia. Nabi hebat. Nah, kami ngaji dengan Tok Guru di pondok. Tok Guru tanya, kenapa Nabi ni kekasih Allah? Tapi kenapa Allah buat Nabi ni masa dalam perut kandungan ibunya, ayahnya meninggal dunia? Tak ada nak tengok ayah. Tak ada dah ayah. Bila dah lahir baby, besar kot 2 tahun lebih, mak pula meninggal. Ada. Lepas tu dijaga pula atuk pula tak ada lepas tu. Nah, menikah dengan isterinya Siti Khadijah, Allah ambil pula nyawa Siti Khadijah. Pakciknya jaga Abu Talib, pakciknya pun meninggal. Pas seorang-seorang yang dekat dengan Nabi, yang jaga Nabi, semua Allah ambil nyawa. Kalau jadilah di zaman kita hari ni, kita nampak ada seorang budak lahir-lahir, ayah tak ada. Lepas tu bila nak besar sikit, mak tak ada. Lepas tu atuk pula tak ada. Lepas tu pakcik pula tak ada. Kahwin pula, isteri pula tak ada. Kita kata apa orang ni? Kita kata sian dia. Nasib malang. Kita kata. Tapi persoalannya, adakah Nabi ni sian Nabi, nasib malang? Takkan nak cakap itu. Takkan Nabi ni nasibnya malang. Sedangkan Nabi ni kekasih Allah. Kenapa Allah buat begitu kepada Nabi? Kerana Allah nak tarbiyah Nabi. Sebelum umurnya lengkap 40 nak dilantik jadi Nabi, Allah tarbiyah Nabi
supaya jangan bergantung dengan makhluk. Kita hari ni sebab keliling kita banyak sangat orang, kita rasa kita bermudah-mudah kerana kita langsung tak berpaut pada Tuhan. Bila susah, alah apa, susah ayah aku ada, mak aku ada, kakak aku ada, abang aku ada, pakcik aku ada, habis tok nenek semua disebut. Semua ada nak risau dia. Tapi Allah tarbiyah Nabi. Nak paut dengan ayah, ayah tak ada. Nak paut dengan mak, mak tak ada. Nak paut dengan atuk, atuk tak ada. Nak paut dengan siapa? Lah kali Nabi hanya berpaut pada siapa? Hanya Allah saja. Itulah tempat Nabi nak menyatakan seronok ni Nabi, gembira ni Nabi. Dan itu juga tempat Nabi nak menceritakan sedihnya Nabi, resahnya Nabi. Tak ada yang lain. Nabi bermunajat semata-mata pada Allah. Betul tak? Kita kadang bila senang, kita bersama makhluk. Saat susah, baru nak menadah tangan pada Tuhan. Nah, Nabi tak susah senang, Allah lah tempat rujukannya, tempat kembalinya. Atau seorang Habib Syekh As-Sagaf, dalam satu sesi kuliahnya dia kata, Nabi ni, hebatnya Nabi tidak diajar oleh mana-mana guru. Nabi tak ada guru. Guru Nabi malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat bukan manusia. Andai kata kalau adanya manusia yang mendidik Nabi, pasti orang akan kata tok guru dia lah lagi hebat sebab dia tok guru. Tak ada siapa lebih hebat daripada Nabi. Sehingga tak ada siapa boleh ajar Nabi. Tapi Nabi lah yang ajar kita semua. Itu hebat baginda Nabi. Kan? Yang mendidiknya malaikat Jibril, bukan daripada kalangan manusia. Dan malaikat Jibril pun adalah ambil wahyu daripada Allah. Tu. Kalaulah Allah buatkan Nabi ayahnya masih hidup semasa dia membesar, maka orang kafir mesti akan kata, Muhammad tu dia perangai elok sebab ayah dia jaga dia, ayah dia ajar dia. Tak. Siapa nak ajar Nabi? Ayah Nabi tak ada. Ayah Nabi tak ada. Jadi tak dapat. Begitu juga kenapa Allah jadikan Nabi ni ummi. Tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Kerana kalau zaman kita hari ni orang tak baca tak tulis, kita kata bodoh lah. Tapi adakah Nabi begitu? Tak. Kalau boleh menulis dan boleh membaca, itu akan jadi kelemahan pada Nabi. Kerana orang barat, orang kafir akan kata bahawa Quran itu ciptaan Muhammad. Kerana Nabi Muhammad tu pandai menulis dan pandai berkata-kata, pandai membaca syair-syair lah sebagainya. Tapi hari ni kita dapat lihat betapa indahnya ayat Quran, bukan ciptaan daripada manusia, tapi datang daripada Allah. Itu menunjukkan bahawa Quran bukan rekaan dan ciptaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi datang daripada Tuhan. Pernah tak tuan-tuan rasa jemu ataupun boring baca Fatihah? Ada? Untuk imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, boring lah. Tukar sekali baca ayat lain pula, asyik Fatihah. Tak. Berapa kali kita baca? Pada kecil sampailah ke besar. 17 kali sehari kita baca Fatihah. Tak pernah kita rasa boring lah baca Fatihah ni. Tak. Tapi cuba nyanyi lagu yang sama 17 kali sehari. Tak meluat lama-lama. Nyampah aku lagu, asyik-asyik lagu ni, asyik-asyik lagu ni. Sebab apa? Sebab lagu ciptaan manusia. Fatihah ciptaan Allah. Sama macam langit lah. Langit. Cuba tuan-tuan tengok langit. Tuan-tuan pernah ke rasa boring tengok langit? Padahal langit tu sejak kita kecil sampailah kita dah tua, itulah warna biru dia. Awan dia putih. Tak pernah berubah. Malah bukan setakat zaman kita. Sejak zaman Nabi Adam, itulah langit dia. Pernah kita tengok, alah, asyik-asyik langit ni je. Tak ada tukar langit lain ke? Tak. Tapi siling rumah kita tukar. Tukar berapa kali tukar. Siling zaman dulu siling pun tak ada. Kayu saja. Lepas tu boh siling. Siling petak-petak papan. Lepas tu main siling macam ni pula. Lain kali siling kapur dia jenis straight itu ya. Ada bunga-bunga lah kot tepi. Lain sekarang bunga pun tak mau dah. Petak saja. Kan? Tukar-tukar lah kali dengan bumbung-bumbung tak ada. Maknanya manusia buat kita boring. Tengok tukar, jap-jap tukar, jap-jap tukar.
Sama juga. Nah, manusia pilih wakil rakyat, tukar tak? Tukar berapa kali tukar. Tukar pun sama juga. Aduh, macam tu juga tukar ni. Macam tu ni kan ni. Nah, ada tak puas je 5 tahun sekali minta tukar, 5 tahun sekali minta tukar. Kadang tak cukup 5 tahun, tukar dah. Ada buat macam-macam hal. Tapi pernah tak kita jemu tukar Nabi lain pula Muhammad je tukar lain pula. Tak, Nabi Muhammad tu lah. Sampai Nabi tak ada dah. Sampai Nabi wafat, masih lagi Muhammad lah Nabi kita. Kekasih kita. Sayangnya kita. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad bukan dilantik manusia, tapi dilantik Allah. Kalau manusia lantik, tak perfect. Nah, tengok manusia lantik ni, wakil rakyat ni. Dia kata pembohong, dia kata. Nipu, kaki rasuah. Memanglah hang yang lantik pun kaki rasuah agak. Yang tukang lantik pun pembohong agak, lagi kuat bohong. Mau tak bohong? Nah, pergi kerja naik motor, claim taksi. Tak bohong situ. Ada tak? Nah, niaga bohong, niaga dah. Dia boh ikan. Dia buh pinggan, dia buh piring atas. Lepas tu buh ikan atas tu. Orang tengok penuhnya ikan. RM2 dia kata. RM2 penuh pinggan. Buh-buh dalam ada dia dapat 3 ekor kecil-kecil je. Ni tadi nampak macam banyak. Memanglah banyak dia tangkap. Nah, jual buah tembikai, potong-potong, buh dalam plastik merah. Tengok merahnya. Buka bawa balik, buka-buka air plastik. Pudar. Nah, tak ada merah pun, tawak habiak. Nak bohong, niaga bohong. Dia kata tu kan bohong tak, tu strategi. Banyak strategi. Nabi jujur, Nabi niaga tak? Cuba tengok Nabi. Pergi bumi Syam, Nabi niaga. Kain koyak, Nabi beritahu, ni kainnya koyak. Harganya turun sedikit sebab kualiti kainnya koyak. Nabi bagi tahu. Begitulah cara agama. Dak ni. Dah. Jadi kita ambil iktibar daripada kelahiran baginda Nabi SAW ini bukanlah semata-mata sebagai satu sirah sejarah yang nak kita sebut tiap-tiap tahun. Tetapi kita kena pandang inilah yang pertama sekali, inilah nikmat yang terbesar. Disebut oleh ulama a'zamun nikmah kan? A'zamun nikmatin ala ibadihi kathiratun. Banyaknya nikmat Allah beri kepada hamba-hambanya. Tetapi nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada al-jinni wal insi, jin dan juga manusia, nikmatu Rasulullah SAW. Yakni nikmat dapat jadi umat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan ulama menyebut bahawa malam kelahiran Nabi lebih mulia, lebih hebat, lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar itu disebut di dalam Quran, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Betul, memang dalilnya begitu. Tetapi timbul satu persoalan, kata ulama. Kalau tak lahirnya Muhammad, kalau tak lahirnya Nabi Muhammad, maka manakan ada malam Lailatul Qadar? Kerana ada malam Lailatul Qadar, adanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau tak adanya Nabi Muhammad, tak ada masjid Jamek Kampung Binjai, tak ada. Silap-silap kuil ke apa sini, tahu? Nampak? Kerana adanya Nabi Muhammad lah hari ini kita ada masjid. Kerana adanya Nabi Muhammad, hari ini kita jadi Islam. Hari ini kita pakai jubah, baju Melayu, kopiah, kita semayang, sujud kerana baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau tak, siapalah kita dan di manakah kita? Nah, itu saja. Kan? Kalaulah Nabi tak suruh para sahabatnya menyampaikan dakwah ke seluruh dunia, manakan sampai Islam sampai di tanah kita, tanah Melayu kita. Kalau Islam tak sampailah di tanah Melayu kita, apa agaknya agama kita pada hari ini? Renunglah. Dan sahabat nak sampai agama sini ingat senang. Ulama-ulama ingat senang. Macam-macam ujian, macam-macam cobaan. Tak payah kata sahabat, Nabi sendiri penuh pelbagai ujian dalam menyampaikan dakwah agamanya. Dibaling dengan batu, dibaling dengan najis, macam-macam. Nak? Lepas tu kes saya itu, saya sembanglah dengan Tok Guru, minta nasihat.
Tok Guru sengih ya. Dia kata baru report. Kan? Tok Guru ISA pernah masuk. Sikit je. Nabi dibaling dengan batu. Dibaling dengan najis. Bila kita nampak di hadapan kita kafir yang benci kepada Islam, itulah jalan perjuangan kita. Betul lah tu jalan tu. Tapi kalau kita tengok yang memusuhi kita dari kalangan alim ulama, cek balik. Takut ada silap jalan kita tu. Langkah kita tu. Kerana Imam Syafi'i pesan dah. Kamu bergurulah dengan ulama yang tidak disukai oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Janganlah kamu berdamping dengan ulama yang duduk bersekongkol, sendeng menyendeng dengan orang kafir dan musuh-musuh Islam. Jadi ukuran kita begitu dalam perjuangan. Kita tengok tok-tok guru kita, ada yang difitnah. Betul lah tu. Itulah jalan dia. Jalan perjuangan agama. Inilah sunnatullah, perjuangan agama. InsyaAllah. Moga-moga kita kasih, tanda kita kasih pada Nabi bukan semata-mata kita selawat, sambut maulid. Tapi tanda kita kasih pada Nabi, kita akan sambung perjuangan Nabi ni untuk zuriat anak keturunan kita supaya Islam terus bertahan dalam tanah air kita. Berjuang sungguh-sungguh pertahankan agama. InsyaAllah pilihan raya yang mendatang pastikan kita memilih golongan yang nak menegakkan agama, menegakkan syiar Islam, menegakkan hukum hakam Allah, bukan semata-mata memberikan orang cakap keserokan-keserokan duniawi. Janji minyak turunlah, janji itu turun, semua turun. Tak ada yang naik pun. Tapi apa yang dapat? Tak ada apa. Jadi bukan bahagian janjian dunia. Yang kita nak ialah akhirat kita. Biarlah hidup kita ekonomi melambung tinggi pun, paling tidak maksiatnya kurang. Ni tak ekonomi pun melambung tinggi, maksiat pun menjadi-jadi. Tak apa jadi. Tak dapat. Dunia tak dapat, akhirat pun entah ke mana. Habis. Ni Arab pula ni. Tadi rasa macam nak berhenti. Dengar ni sakit hati pula lagi ni. Arak timah. Lepas tu baru tahu pula ni Omar pun ada nama. Yang peliknya tu nama anak saya dua-dua tu. Nama anak saya Muhammad Omar seorang. Yang sulung. Yang kedua Nur Fatimah. Dua-dua kena Timah dengan Omar. Asam tu. Nampak? Lampau sungguh puak-puak ni. Jadi kita nak. Moga-moga. Tuan-tuan cuba tuan-tuan fikirlah tuan-tuan. Thailand tak ada kilang arak. Singapura tak ada kilang arak. Malaysia 3 biji kilang arak. Siap supply dalam Asia Tenggara. Hebat tak hebat? Ada. Malaysia ada pusat kasino Genting Highland yang bertaraf Las Vegas. Punya hebat tak hebat? Siap? Thailand walaupun tu negara kafir tak ada. Ni negara Malaysia yang dalam perlembagaan sebut perlembagaan yang agama Islam. Tiba-tiba ada benda yang diharamkan oleh Rasulullah. Kita kena berjuang. Tak boleh duduk diam. Kalau kita diam, seolah-olah kita meredai maksiat yang berlaku di depan mata kita. Disebut oleh ulama, syaitan akhras. Setan bisu. Bila kita diamkan kemungkaran yang ada depan mata kita. Buatlah setakat mana kita buat. Paling-paling tidak, kita menyokong jemaah Islam. Orang yang nak pertahankan Islam, nak bawa ayat Quran dan hadis ke dalam parlimen, kita sokong orang begini. Kita bantu perjuangan begini. InsyaAllah. Moga-moga negara kita akan dirahmati Allah dan diberikan pemimpin-pemimpin yang nak menegakkan akan hukum hakam agama Allah. Dan sebelum kita semayang Isyak, saya nak mengajak sama-sama mari kita berselawat ke atas Nabi sebagai satu sebagai satu usaha diri kita untuk berselawat ke atas Nabi SAW, tanda kita kasih kepada baginda. Panduan selawat majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Qaryah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita minta sama-sama kita berdiri sebagai tanda kita hormat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dengar? Banyak.
Banyak mic. Selalunya kalau banyak mic ni nak jadi menteri. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama lah Macam mana rentak ni? Tak datang. Sallallahu ala Muhammad. Betul. Kadang-kadang banyak rentak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhash syururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyan ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini. Hauduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'utsu fina, ji'ta bil amril muta'i,
kun syafi'i ya habibi yauma hasyri wajtimai sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimus sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbi irhamna jami'a bijami'i solihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullah ala Ahmad iddatah riris suturi Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.